Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita ada appointment dengan seorang YouTuber ni. Kita nak membincangkan tentang satu topik yang di mana berkaitan dengan Indonesia dan Malaysia lah. Nanti kita tengok. Hari ni saya nak buat video berkenaan dengan seseorang yang di mana dia berhijrah daripada tempat asal dia, daripada Indonesia, datang ke sini, ke Malaysia untuk mencari rezeki pada awalnya, dan sekarang dia dah menetap dekat sini. So jadi saya nak tanya macam mana perasaan beliau semasa mula-mula beliau datang kat sini, berhijrah untuk memulakan kejayaannya di sini. Kita bersama dengan Cik Iwan ya? Iwan Channel. Iwan Channel. Okay. Jangan lupa subscribe dia punya channel ya. Untuk pengalaman lah kan. Sebenarnya berapa lama dah duduk kat sini? Saya duduk dekat sini dah hampir nak dekat 8 tahun lah hijrah dekat Malaysia ni. Oh, 8 tahun 8 tahun. 8 tahun lah kira berpisah dengan family dekat kampung. Ya, berpisah. Oh, mencari rezeki yang halal. Okey, saya dapat tahu sebenarnya Iwan dah berkahwin kan? Ya, saya dah memang lama lah duduk sini. Ya. Okey, jadi saya nak tahu macam mana perasaan Iwan sewaktu mula-mula Iwan berhijrah ke sini. Bagaimana perasaan tu? Mula-mula saya datang sini takut lah. Yang pastinya saya takut datang Malaysia ni sebab saya hanya sebatang karang kan. Jadi saya macam risau lah. Kadang-kadang orang cakap dulu dekat kalau ke Malaysia nanti boleh didera lah, kena tombol lah. Sebab kan kita kan ada isu-isu yang lama kan, pasal bola kan. Masa itu saya mula-mula hijrah itu sedang Malaysia kalau dibilang dunia maya tengah goyang lah ya. Cik Amirah ya, goyang. Jadi dari syarikat saya ada macam apalah, saya hijrah ke mula-mula saya di Kedah, Alostar. Alostar. Di mana tu Alostar? Alostar saya dekat Pekan lah, Pekan Alostar. Alostar ya, dekat situ. Di situ dulu ada namanya restoran Wong Solo. Oh, Wong Solo. Okey. Ayam. Sebab saya orang Kedah. Orang Kedah tang mana ni? Saya orang Kedah. Saya orang Jerlun, Kedah. Okey, tak apalah, tak payah cerita pasal saya. Okay, kita back to pasal Iwan. Okey, jadi macam mana tu bila Iwan dipindahkan ke sini kan, datang cari rezeki kat sini. Okey, macam Iwan cakap tadi, rasa takut lah dengan situasi yang melanda alam maya ya. So macam mana yang boleh membuatkan Iwan datang juga ke sini? Saya tetap kena pergi jugalah sebab kan bos saya buka franchise dekat Alostar, antarabangsa lah. Ini restoran ni, jadi mau tak mau saya kena 7 orang kena hijrah jugalah. Wajib lah datang macam tu. Oh, maksudnya daripada kerja yang Iwan dah kerja sebelum daripada Medan lah. So datang ke sini, pindah ke sini. Ya, betul. Okey. So saya nak tanya dari sudut first Iwan datang kat sini, pertama kali Iwan datang kat sini, apa yang Iwan nampak? Pertama kali saya dekat Malaysia ni, saya macam orang kata dibilang kampungan lah. Orang kampung masuk pekan kan. Ya ke? Rumah saya tempat jin buang anak. Tempat apa tu? Tempat apa? Tempat jin buang anak. Maksudnya tempat jin buang anak. Maksud saya sawit-sawit lah kawasan kampung saya. Bila saya sampai Malaysia, nampak Alostar itu kan ada menara Alostar kan. Ada. Lepas tu ada saya pergi Pekan Rabu dekat situ. Memang saya mula-mula tengok, saya macam wah, macam kenapa boleh bersih macam ni ya? Kenapa Malaysia boleh tak ada horn, tak ada bising-bising. Jadi saya macam terkejut lah, orang sini bilang ya, terkejut. Macam tu. Okey. Maksudnya kira macam amazing jugalah, rasa macam berbeza sangatlah daripada sana. Masuk pekan lah, jadi macam ya ke? Okey. So apa tadi bahasa speakingnya, kultur apa? Culture shock. Culture shock. Dia jadi macam terkejut lah. Terkejut dari segi budaya kan. Okey. So penerimaan orang Malaysia pula pada ketika Iwan masuk bekerja di restoran Alostar tu. Jadi penerimaan orang Malaysia yang Iwan first terima daripada individu ataupun siapa-siapa, macam mana cara mereka terima Iwan? Alhamdulillah ya, saya masa itu kan dekat tempat kerja saya ada surau ya. Di situ saya ramai orang-orang kawan-kawan orang tua-tua, orang-orang Melayu Malaysia lah. Di situ memang diorang sangat saya dilayan-layan baik dengan orang Malaysia. Bahkan diorang pun selalu bertanya dengan saya, Indonesia dekat mana? Saya cakap Medan.
kita pun punya tok pun asal dari sana juga, dari Padang, dari Aceh. Dia cakap macam tu lah. Oh, saya macam terkejut lah. Ada juga orang Malaysia keturunan Indonesia. Untuk pengetahuan Iwan lah, sebenarnya Ya, dekat ya. Kedah pun memang ramai orang Aceh. Keturunan datuk nenek moyang kita pun ada memang ada orang Aceh duduk kat situ. Sebab dulu kan kita punya tanah dulu sebelum wujudnya Malaysia dengan Indonesia ni kan seperti tanah abang dan adik. Dan kita pun bercantum je pada ketika dulu kan. Betul. Jadi sebab itulah sebahagiannya daripada orang Indonesia ada di Malaysia dan sebahagian daripada orang Malaysia ada di Indonesia sebenarnya. Kan jadi apa yang disangka-sangka selama ni, apa yang diprovokkan di dalam alam maya selama ni berkenaan dengan cara penerimaan orang Malaysia terhadap orang Indonesia tu lain lah kan. Maksud dia tak sama seperti apa yang digembar-gemburkan lah. Yang dulu saya dengar sebelum datang sini kan, orang Malaysia sombong lah, apalah macam benda lah kan. Sebab kita tak terus terjun ke tempat tu. Kita hanya mendengar isu yang negatif daripada media sosial. Jadi kita macam terprovokasi lah, antara orang-orang yang dengan cakap-cakap orang yang sebenarnya tak ada macam tu ya. Memang layanannya bagus orang Malaysia. Kadang-kadang dulu masa itu saya dekat Kedah tu, saya ada mak angkat dan bapa angkat di sana. Dekat sana lah. Sampai sekarang kita masih ada communication di sana. Alhamdulillah. So kira silaturahim tu tetap terjalin. InsyaAllah. Bagus Alhamdulillah. Dari sudut penerimaan tu memang cantik lah Iwan terima dari rakyat Malaysia sendiri kan. Betul. Dari sudut perbezaan budaya lah kan, corak perjalanan budaya dari Indonesia dengan Malaysia, apa perbezaan yang Iwan boleh nampak? Dari perbezaannya ya, di Malaysia ni rata-rata communication dia orang banyak menggunakan speaking ya di Malaysia ni. Kalau di Indonesia itu kita semacam kita kekalkan bahasa Indonesia lah dekat sana. Kalau mula-mula saya terkejut lah, kadang-kadang saya tengok orang Malaysia cakap speaking, kadang macam semacam itulah saya dengar lah. Jadi kalau dekat Indonesia kita menggunakan bahasa baku lah, bahasa Indonesia. Di mana-mana kita bahasa yang dirasmikan di sana bahasa Indonesia lah. Tapi kalau bahasa daerah sampai beratus-ratus lah di sana, banyak. Indonesia ada 34 negeri. So 34 bahasa lah, dialek lah. Dialek. 34 negeri tu negeri. Bahasa ada beratus-ratus. Banyak. Saya pun sampai ni tak tahu. Saya pun sendiri Indonesia sampai tak tahu. So berapa lama Iwan duduk dekat Kedah? Saya Kedah hijrah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun saya hijrah dekat sana. So dialek bahasa Kedah boleh faham lah. Kan mereka orang Kedah kan dia ada dialek dia orang. Okey, cuba. Saya tahu cuma kepala otak Aduh, lepas tu saya tahu loklak. Loklak tu maksud dia macam kita buat satu benda tu, macam kita buat tu satu benda tu macam tak cantik dilihat lah macam tu. Ataupun dia ada juga maksud lain. Loklak tu atas perbuatan kita ataupun percakapan kita yang tak sepatutnya didengar oleh umum. Betul itu maksud loklak. Itu mungkin bahasa pasaran ya. Ya, bahasa-bahasa dialek Kedah. Anak muda Kedah lah. Ya. Lepas tu yang saya pelik mula-mula itu apa? Kupang. Saya tanya isteri saya. Saya cakap itu sen, dia cakap. Ya. Lepas tu apa? Ayak. Itu Itu saya Kedah. macam mula-mula susah nak faham lah. Sampai orang tua sana cakap, awak ini dari bangsa mana ya? Dia cakap, saya macam confused lah, macam blank lah. Macam tak tahu apa dah. Okey. Jadi bila kita sampai sana, kita merasa asing lah bahasa itu lah. Kita harus menguasai bahasa lah. Penting sangat bahasa. Ya, betul. Sebab kalau bahasa tu kita faham, tapi nak pergi ke dialek pula kan, dialek Kedah tu nak faham kan. Nak habang lagi. Okey, tak apa. So untuk pengenalan Iwan dan sedikit saya tahu macam mana cara Iwan datang ke sini dan macam mana cara Iwan menerima budaya dan diterima oleh orang dekat Malaysia ni. So kira pucuk pangkalnya, kalau kita tak kenal maka kita tak sayang, tak cinta. Kalau kita tak bergerak berjalan dulu, kita tak akan tahu macam mana yang kita akan lalu. Betul tak? Betul sekali. So apa yang saya dapat rungkaikan kat sini adalah, kalau kita nak berhijrah ke satu-satu tempat tu, kita kena lalu je benda tu. Betul tak? Betul sekali Kak.
Kak Amira, betul. Karena pengalaman ni tidak boleh dibayar dengan duit ya. Betul. Sekali pengalaman ni luar biasa lah. Menurut saya. Okey. Saya tak pernah berhijrah lama. Dekat luar negeri saya tak pernah berhijrah. Tak pernah pergi lagi Indonesia ke? Saya tak pernah. Saya tak pernah. Tak ada rezeki lagi pergi. Hari tu saya nak pergi tapi disebabkan COVID nak pula pergi negeri mana? Plan nak pergi mana? Plan. First saya nak pergi Lombok. Lepas tu saya nak pergi ke Aceh. Kan, tapi tak berkesempatan lagi. Tengoklah insya-Allah kalau ada rezeki dan pasti boleh ke sana insya-Allah boleh. So saya dapat rungkaikan kat sini, sejauh mana pun kita dengar cakap-cakap orang, apa-apa pun kita kena lalu. Baru kita tahu macam mana keadaan dan situasi tu. Kita tak boleh claim kalau orang macam buruk, kita tak boleh claim. Kita kena survey dulu, kita tengok lalu dulu. Jadi kita sebenarnya Indonesia Malaysia ni dia baik-baik saja. Hubungan antara diplomatik, hubungan antara bangsa, kita baik-baik saja. Cuman dengan orang yang masih budak-budak ni, orang Malaysia budak-budak ni, sebab mereka yang menguasai media sosial sekarang kan. Betul sekali. Tapi jadi, tak menyalahkan. Sebab betul. kalau tak ada benda macam tu pun saya rasa tak jadi warna juga pada alam maya kan. Jadi betul sekali. Pada saya tak menyalahkan pun mereka yang suka kecam ataupun suka buat provokasi ke apa. Bagi saya nampak itu sebagai warna je, Iwan. Warna-warni dalam kehidupan dan media sosial itu sendiri. Tapi takut yang tak tahan ni jadi macam panas. Panas. Okey, dari sudut tu pula kita kena tanya hati kita. Apa yang kita patut ambil? Kita patut ambil decide yang buruk atau decide yang baik. Sebab dalam diri kita ni ada baik, ada buruk. Itu sempurnanya diri kita sebagai manusia kan? Jadi kita sendiri kena lihatlah kat mana yang kita patut ambil. Kan? Betul sekali. Okey, sekarang kita tamatkanlah sesi perbualan kita untuk kali ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi Cik Amira. Okey, terima kasih Iwan. Sama-sama. Terima kasih Cik Amira sudah mengundang saya berbual dengan Cik Amira. Terima Jadi kasih. saya macam ada pengalaman lah, wawasan dalam hidup saya berbincang dengan orang Malaysia. Terima kasih juga untuk Iwan ya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita bergabung lagi untuk membincangkan topik-topik yang lagi menarik. Bye-bye.